Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dirahmati Allah barisan pimpinan Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, barisan Tuan Kuasa, sahabat-sahabat saya, ahli jamaah Surau An-Nur, seterusnya muslim-muslimat di mana saja berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala limpah kurnia rahmatnya yang tiada terhingga kepada kita. Moga kita mendapat hidayahnya, termasuk dalam wa ulaika humul muhtadun alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang bila terima musibah, dia kata inna lillah, sungguhnya kita ni, kami ni lillah, kepunyaan Allah. Allah berhak, ya fa'alu bina ma yasha, Allah tu berhak buat apa yang dia kehendaki. Kita redon wa tasliman, kita ni redha dan berserah diri kepada Allah Ta'ala. Terimalah apa takdir Allah kepada kita. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali juga akhirnya kepada Allah. Suatu masa akan kembali dan akan diadili di sana. Al-jaza', yaumul jaza', hari pembalasan. Nak ingatkan kita tu. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka inilah orang-orang yang mendapat rahmat, pengampunan, kafarah, yang bersabar tadi, yang berserah redha kepada Allah Ta'ala tadi, ada rahmat dia, ada pengampunannya, ada kafarah dosanya, ada kebaikan dunia akhirat dapat. Syaratnya bila terima musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suatu ketika di rumah Nabi dengan Aisyah, lampu terpadam, misbah. Dulu misbah ni pelita, sekarang ni lampu boleh juga dah, kan, terpadam. Lepas tu Nabi pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni ada dalam tafsir jalan lain terhadap ayat tadi. Lepas tu Aisyah pun katalah, Rasulullah, ya Rasulullah, setakat padam lampu je pun macam innalillah, gitulah maksud lebih kurang, kan. Rasul kata setiap yang menyusahkan orang beriman, maka itulah musibah. Bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pun bila blackout, jangan ada bersungut, padam pula, blackout pula apa. Sunnahnya blackout, pak gelap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh pahala baca Quran dan zikir, dan boleh pahala sunnah buat Nabi, padam lampu tu baca innalillah. Kita
tak baca aku. Kita ada sungguh lagi kan. Adalah sikit Allah subhanallah tak adalah kan. Tapi itulah dia hatta syaukati yushakuha, walaupun duri yang kecil yang menyucuk diri itu musibah reba, maka illa kafarallahu biha min khotayahu, maka Allah akan mengkafarahkan dosa-dosanya, tuan-tuan kan. Jadi itulah kebaikan daripada ujian khususnya COVID-19 ni. Kemudian saya nak sebut sebenarnya wa ulaika humul muhtadun, maka orang ni yang bersabar dengan ujian ni, dia akan dibagi petunjuk ila sabilil haq, ke jalan yang benar. Maknanya apa yang berlaku pada kita ujian COVID-19 ni, bila kita berlaku kita berdoa. Kita berdoa, kita berserah pada Allah, kita makin dekat dengan Allah, kita baca Yasin, kita semayang hajat, kita baca kunut nazilah, kita banyak kesedaran kita tentang agama sebab kita lalai kan. Itu wa ulaika humul muhtadun, orang yang dapat petunjuk. Kalau ujian berlaku demi ujian demi satu pasal tak ada perubahan apa-apa, maka tak termasuk yang wa ulaika humul muhtadun tadi. Itu yang saya nak sampaikan kepada saya dan tuan-tuan juga kan. Kalau kita tak ada perubahan, maka kita tak termasuk wa ulaika humul muhtadun tu bila terima ujian kan. Paling-paling kurang kita bermunajat lah. Semayang hajat, baca Yasin, baca itu, baca ni, baca doa pelindung, baca apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syauqil adi wa la fis samai wa huwa asmi'ul alim. Bacalah Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Baca doa-doa pelindung tu menanyakan kita ni bila ada ujian kita bermunajat kepada Allah SWT. Itulah yang dikatakan bagi dapat petunjuk tu. Ketika Nabi Ayub diuji, wa ayyuba iznada rabbahu massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ketika Nabi Ayub menyeru kepada Tuhannya, Tuhanku, aku ini didatangkan kemudaratan. Kan Nabi Ayub tu sampai kulit-kulit dia membusuk dan sebagainya, diuji oleh Ta'ala. Dia bermunajat wa anta, dia menyeru pada Allah dan dia berkata kepada Allah, wa anta arhamur rahimin, ya Allah, engkaulah sebaik-baik yang maha penyayang. Bermunajat tu tuan-tuan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita masuk kepada Asma Husna yang ke-96, iaitu Al-Baqi. Al-Baqi, alif lam ba alif qaf ya, baqi, asal dari perkataan baqa. Baqa ya baqa, baqa ni bisa kita dengar baqa ni kekal lah, alam baqa. Tapi kadang-kadang dia alam baka ada juga alam baka. Baqa kekal. Makna daripada kamus yang saya ambil sini, baqa syai' kekal, minasyai' yang lebih, saki baki, lebih ya agak baki makan nasi kan ada baki tu, itu pun baki juga, baki yang sebut baki kaf kayak dia menangis pula. Apa kalau baki yang menangis dengan kaf, kalau baqi kalau untuk Allah yang maha kekal. Kalau makna lain baqi tu balance, baqi. Kalau perkataan baqa ni biasalah kalau kami dulu bersembang-sembang dengan pensyarah ni, anta tabqa huna, kamu stay kat sini, kekal kat sini, tak usah keluar-keluar kelas. Tabqa huna. Tapi maknanya baki tu daripada kekal lah, baqa kan, baqa
Allah tu qidam dan dia baqa kan. Allah wujud qidam baqa kan. Qidam buat Allah, baqa buat Allah kan. Ini baqi asma husnanya tuan. Makna di antara yang dipetik, saya petik daripada akidah Islam, ya, al-baqi maha kekal, samalah daripada akidah Islam sabit, yakni kekal hidupnya untuk selama-lamanya. Allah ni dia tak terikat dengan masa kan, tak terikat dengan zaman. Zaman ni bila Allah tu dah kidam, dia tak terikat dengan masa. Bila buat tempat, Allah buat tempat dunia alam ni, kemudian cipta manusia kan. Jadi manusia ni dia bertempat dan berzaman. Ada alam roh, ada alam kandungan, ada alam dunia, ada alam, dia ikut tu. Bila dah kiamat, masa tak ada dah, tu kekal selama-lamanya kan. Tak ada masa dah, di akhirat tu kekal, tak ada zaman dah. Masa tak ada kata kita tunggu sehari, sebulan lagi, tak, dia kekal lagi tu kan. Jadi Allah ni, ya, dia maha kekal. Kita pun kekal juga, tapi tak kidam. Roh kita nanti kekal. Syurga neraka tu, tapi dia ada permulaan. Kekal lah. Jadi kita ni nanti, pengajaran dia nanti, bila kita kekal, kita nak apa yang kita nak buat, kita kekal nanti. Kita kena ada amalan masa datang dunia ni. Itu kita akan hurai kedian. Sebabnya kita tahu dah kita kekal di akhirat. Kalau tak ada modal, tak ada bekal, ya, amalan soleh, kekal kita kat akhirat tu kat mana? Tu nak ambil pengajian daripada baqa ni, baqi ni. Kita kekal juga. Kekal maknanya tak ada permulaan, tapi kekal kan. Kekal di nanti di alam akhirat tu kekal, khalidina fi abada, kekal kan. Jadi apa kita nak buat masa kekal tu? Bekalan lah amal soleh. Kita tengok dulu makna lain tuan-tuan. Makna daripada kitab lain pula, daripada kitab akidah Islam dalam bahasa Melayu. Al-Baqi, yang maha kekal. Adanya Allah itu berkekalan selama-lamanya, sama je. Al-Baqi, yang maha kekal. Ni kitab lain pula, sama. Kok ada huraian lain lah. Kita Asma Husna yang ke-96 ialah Al-Baqi. Saya baca sikit yang kitab lain ni tuan ya, sebelum kita masuk kitab kita. Yang bermaksud Tuhan yang maha kekal buat selama-lamanya, tanpa penghujung bagi hayatnya. Kita dah faham lah kan. Pada sifat Allah Al-Baqi itu tidak dapat ditiru, kerana manusia adalah benda baru yang bakal menempuh ajal. Ialah ajal lah, maknanya masa alam kiamat semua musnah lah kan, tapi hidup balik di alam yang kekal kan. Ini ayat dia isi yang saya nak ambil sini dan kitab ni daripada tulisan arwah ni, arwah Tuan Guru ni Azim tu. Bagaimana masih ada perkara yang patut dilakukan, iaitu amal soleh dan kerja-kerja kebajikan. Dengan demikian, ya, insya-Allah mereka akan beroleh pahala yang kekal. Pahala yang kekal. Kalau kita kat dunia ni kita duduk rehat, tak buat beramal, macam mana kita nak dapat pahala yang kekal? Tak cukup. Kita pergi melancong 10 hari, bawa RM100, tak cukup. 10 hari kan. Makannya, hotelnya, apa macam-macam, beli barang lagi, tak cukup. Jadi kita ni di akhirat nanti ni kekal selama-lamanya. Kalau beramal lebih kurang, amal tak beramal je, mana cukup amalan tu. Jadi kita kena beramal lah, kena rajin, kena sungguh-sungguh, sebab bekalan kita di hari akhirat. Dan akan memberi manfaat yang sangat berharga di akhirat nanti. Mudah-mudahan manusia akan mencapai kejayaan di akhirat berbekalkan
pahala yang banyak itu. Di antara contoh yang disuruh kita buat ni, bersedekah, mewakalkan harta, buat masjid, rumah ibadat, madrasah, buat tempat mengajar. Semua pahala besar-besar ni sebab dia jariah, sedekah jariah. Kemudian kalau boleh mengajar. Tak boleh mengajar, belajar. Tak boleh mengajar, tak boleh mengajar, tak nak belajar kan. Udu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamisah fatahlik. Jadilah kamu ni orang yang mengajar. Ustaz lah mengajar, ustaz memang ustaz. Tak, boleh kita mengajar kat rumah kita. Kalau boleh lebih lagi dengan sahabat-sahabat kita, boleh je ajar. Tak, bukan ni je tuan-tuan, yang mengajar ni bukan ustaz je. Dia rajin, katalah dia rajin belajar mengaji Quran. Dia habis 30 juzuk talaki dengan guru yang mursyid, guru tu. Lepas tu dia bukan ustaz pun, seperti mengajar. Boleh mengajar. Kan? Ada tak cita-cita tuan-tuan, kita dapat ilmu ni nak mengajar orang balik. Nak mengajar orang balik. Yang senangnya Quran lah kan. Kalau macam ni kita kena habis kitab kan. Kita kena habis kitab, rumah tuan guru habis, baru boleh mengajar orang kan. Quran ni pun taraki lah, bolehlah mengajar. Kalau paling-paling orang mengajar di rumah ataupun orang anak-anak sekeliling rumah kita kan. Mengajar. Ada orang dia tak belajar di sekolah. Macam Ustaz Azhar Idrus tu tuan-tuan kan. Di mana sekolah agama? Saya belajar sekolah agama di kampung dia. Dia tak masuk pun sekolah tu, dia masuk sekolah lain. Jadi tapi dia belajar, berguru adalah. Nak belajar ni mana-mana pun ada tuan-tuan kan. Dia belajar talaki satu kitab demi satu kitab kan. Lepas tu dia buat kajian pula. Sekarang ni perlu ni search tuan, perlu kan. Sebab kadang-kadang kita ketinggalan. Kita masih ada lagi manis apa, masih ada lagi macam-macam yang pegangan lama. Sebab apa kita dah pegang yang lama, kita tak ada perkembangan dengan ilmu-ilmu daripada ulama-ulama yang terkini ke apa ke kan, yang ada kajian. Dia kena buat kajian kan. Tak boleh pegang tu pada satu sumber. Kadang-kadang satu sumber tu pun kena sama sana sini. Jadi kita kena tabayun kan. Tabayun ni fatabayanu kan, bila datang orang fasik bagi tahu berita maka kamu tabayun kan. Semua sebut, ni sebut tabayun, ni sebut tabayun, tapi tak tabayun juga. Masih lagi menyalahkan sana sini, fitnah sana sini. Semua sebut tabayun kan. Jadi semua kita akan dipersoalkan di hari akhirat nanti tuan-tuan kan. Baik, jadi kita pergi pada huraian kitab kita ni, teks kita tentang Al-Baqi tadi. Kewujudan Allah itu kekal, berterusan tanpa akhir dan sentiasa wujud. Itulah akidahnya kalau kita belajar sifat Allah kan. Satu lagi sekarang ni jadi khilaf, dia jadi bergaduh kan. Khilaf ni sekarang ni orang isu Allah berjisim tak berjisim kan. Jadi salah menyalah. Dia selagi aliran tu diterima dalam nas Islam, kita terimalah, jangan salah orang ni. Orang pandai-pandai pun jadi orang bawah apa lagi kan. Masalah salafi, masalah dengan syairah, maturidi. Orang yang salafi tu, pengamal dia tu sama Nabi tu, sahabat-sahabat sampai ke
tabi'in, sampai ke tabi'in, tak ada masalah pun. Syairah Maturidi yang buat sukatan yang baru sikit lah, maknanya huraian dia tentang sifat Allah tu jadi sifat 20 dan sebagainya, tak ada masalah pun, dia faham. Yang masalah orang Kedia ni, salah orang salafi, salah ni salah syairah macam kan. Jadi kita ni layak ke kita nak berbahas gitu kan? Layak ke kita menyalahkan tanpa kita ada kajian tu? Takut-takut kita ni menanggung fitnah kan, kita menyalahkan orang sana macam orang sini kan. Katalah contoh dia kan tentang yadullah fawqa aydihim, tangan Allah, wajah Allah, jari Allah kan. Jadi bagi orang syairah ni, dia hurai dengan kuasa Allah apa semua kan. Yang salafi dia tak nak hurai. Kau tangan Allah lah kan. Lepas tu dia serah makna itu pada Allah. Lepas tu salah ke dia ni, apa tangan Allah tak hurai dengan kuasa Allah. Itu dia punya pengajian dia kan. Sebabnya kalau kita kira, bukan saya sokong mana-mana, nak bagi contoh lah tuan. Katalah tangan Allah tadi kan, kita kata kuasa Allah. Nabi pernah sebut tak? Nabi pernah sebut tak tangan Allah tu kuasa Allah? Nabi hurai semua tak yang tentang wajah Allah tu apa, jari Allah tu apa, arasy tu? Nabi pernah hurai tak? Dan orang yang Kedia ni hurai, tu atas kepahaman dia kan. Yang tu orang yang salafi dia segah gitu. Sebab Nabi sendiri pun tak pernah hurai makna tu. Ambil kat mana? Nabi tak, kalau ada lah tangan Allah tu kuasa Allah, Nabi dah sebut lah kan. Tapi yang syairah ni ramai pengikut dia, termasuk Ibnu Hajar pun hebat. Jadi itu aliran yang jangan sampai salah menyalah tuan, tentang tajsim lah apa. Kita tak apa faham, lepas tu kita suka menyalahkan orang kan. Jadi apa ni, kita berlapang dada lah dengan pendapat-pendapat ni tentang apa Allah berjisim tak berjisim tu. InsyaAllah kalau kita ikut aliran tu, faham betul-betul, selamat lah kan. Apa saya nak sebut tadi, jadi kita jangan sampai bergaduh tentang khilaf-khilaf ni. Biasalah khilaf kan, khilaf dalam agama ni biasalah. Pendapat-pendapat masa Nabi pun maknanya Nabi benarkan kalau Muaz bin Jabal nak pergi ke Yaman tu, Nabi benarkan buat ijtihad kan. Baik tuan-tuan, jadi tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ini ayat Quran. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Surah Qasas ayat 48 dia, la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan Allah, melainkan dia. Kullu syai'in khaliqun illa wajh Allah. Semua perkara tu akan binasa. Akan binasa, fanat. Akan fanat dah masa atas dunia ni. Kecuali zat Allah Ta'ala. Tadi ayat Quran hadis sebut tafakkaru fi khalqillah wa la takafur billah. Kamu fikirlah tentang kejadian Allah. Jangan fikir tentang zat Allah. Tak mampu. Nak Allah gini tak mampu. Serah pada Allah makna tu. Kan? Contoh kita ni kan. Kita ada berapa urat? Kan? Ada 400 lebih ke 500 lebih urat dalam badan kita ni. Tulang kita ada 400 lebih tulang. Tak payah pun sendi gitu. Sendi kalau ikut hadis bab duha tu 360. Kan? Kita mana tahu? Nak fikir zat kita pun sarah macam mana pun kita tak tahu. Lagilah kita tak mampu nak fikir zat Allah tu. Fikirlah kejadian Allah ni. Kan? Hari tu dia suruh fikir. Jangan fikir tentang zat Allah tu. Fikir tentang kejadian Allah. Jadi pasti binasa. Khaliqun. Apa khaliqun? Halikun. Binasa kecuali zat Allah.
Itu dalil nak kata Allah ni Al-Baqi. Berkaitan dengan sifat Allah yang Maha Kekal ini, kami petik penjelasan Syekh Al-Jarhi berikut. Nanti tengok macam mana Al-Jarhi ni huraikan. Allah Maha Kekal dan kewujudannya abadi. Hanya waktu hanya wujud bagi makhluk yang mengalami perubahan. Yang kita dah sebut tadi. Yang berubah ni makhluk. Sebab dia tertakluk dengan masa. Perubahan itu bermula dari penciptaan dan berakhir pada hari kiamat. Cipta makhluk ada masa, kan? Hari kiamat habis masa tu. Dekat akhirat tu kekal lah. Tak ada masa dah. Kekal, atas nama kekal aja. Tidak ada waktu sebelum Allah mencipta alam semesta ini. Masa Allah tu zaman dia kidam, zaman tak boleh kan? Zaman saya cakap tak boleh, zaman kidam. Allah tu kidam, kan? Allah tak sikat dengan ni. Memang tak ada masa. Ada masa ni bila Allah cipta dunia alam ni, kemudian cipta makhluk, baru ada masa. Kan? Tidak ada waktu sebelum Allah mencipta dan alam semesta ini, dan penciptaan itu nanti berakhir bersama dengan waktu. Namun Allah yang Maha Kekal tetap wujud. Kita katalah bila kiamat habislah masa tu. Kiamat tu, masa alam barzah tu ada masa lagi, kan? Dia ada tempoh alam barzah tu. Lamanya alam barzah tu ada tempoh lagi. Nisbah dia banding dengan alam dunia ni 60 tahun lebih, dengan alam kaum dengan 9 bulan. Makna lama kita kat alam barzah. Alam pandungan 9 bulan. Alam dunia ni purata dia 60 lebih, kan? Jauh beza 9 bulan dengan 60, kan? Begitulah lama ini alam barzah tu banding dengan alam dunia ni. Maka alam barzah ni kita nak selamat jugalah. Nak amalan jugalah. Qurannya, amalan solehnya, alam barzah tu. Dunia ini hanyalah sebuah tempat persinggahan. Umpama pelancong yang datang melawat sebentar lalu pergi meninggalkan tempat itu. Yalah. Dunia ni sementara, kulluman alayapan. Setiap dunia ni akan binasa. Dunia ni sementara, dia akan binasa. Maka sementara lah dia. Macam pelancong datang ke Malaysia ni berapa hari, lepas tu dia balik. Kita pun datang ke dunia, lepas tu kita balik. Nabi kata apa? Ketika Nabi ni dia tidur atas satu benda tu, benda kasar lah. Kita nak tidur tilam lembut 10 inci baru sedap, kan? Ekor lagi sedapnya dah, kan? Jadi bila dia bangun, nampak bekas Nabi tu nampak kat badan dia. Mungkin tikar tu kasar ke apa ke, berbekas. Lepas tu sahabat kata, nanti kami buat ni lah Rasulullah, buat tilam empuk lah. Rasul kata, Allah, aku dengan dunia tak ada apa-apa pun. Wa ma ana fid dunya illa karakibin tahta istazalla tahta syaratin sumaraha wa tarakaha. Aku dengan dunia ni, Nabi kata, tak ada apa pun. Kita tak, tuan-tuan, kan? Kita ni kuat pengaruh dunia, tuan, kalau boleh nak pakai payah Alphard pengaruh kuat. Kalau beli tilam cantik tak, kalau mampu, benda tu benda harus, cuma jangan berlebih-lebihan, tak ada masalah. Bila Nabi cerita gitulah, dia tak ada apa dunia, tak ada nak bermewah-mewahan tu, tak ada. Sebab sementara, tuan. Lepas tu aku seperti pengendara ataupun pengembara lah, naik unta, kemudian berehat di bawah sepohon pokok, rehat, pergi lagi. Begitulah ibaratnya dunia ni, tuan, kan? Ada orang 150
100 pun jarang-jarang kan. Pergi lah kan. Sementara je datang dunia ni. Kemudian aku ni seperti pengembara yang berehat berteduh di bawah sepohon pokok, berehat sekejap pergi. Begitulah aku di dunia ni. Apa sangatlah nak tilam-tilam nak tilam empuk apa yang Nabi tak sahabat tu Nabi lah tuan kan. Jadi itulah dunia tuan kan. Dalam kurun-kurun waktu yang berlalu, pelbagai bangsa dan peradaban datang dan pergi. Bagi manusia, dunia ini adalah ladang tempat kita bekerja dan bercucuk tanam. Ada hadis tapi dia tak sahih. Ada macam kalau tak sahih tu biasa kata-kata ulama atau sahabat lah tuan ni. Ad-dunya mazatul akhirah. Dunia ni ladang akhirat. Dia hadis ni kalau dia palsu pun tak mestinya amalan tu palsu. Palsu tu sebabnya Nabi tak kata. Kan? Tapi tak semestinya salah ayat tu. Jadi ayat tu betul lah. Ad-dunya mazatul akhirah. Dunia ni ladang akhirat. Kita cucuk tanam amal kita kat dunia ni, nanti kita petik di hari akhirat. Orang tanam kelapa sawit, ada tanam kelapa sawit, tanam pisang. Dia duduk menyandar dekat warung, tak buat apa-apa. Lepas 2-3 tahun orang ni kutip hasil kelapa sawit dah. Kebun dia semak samun. Kan? Sebab apa? Dia tak usaha ladang dia dulu. Kalau dia usaha, kita kat dunia ni kita bercucuk tanam, tuan-tuan datang ke masjid kan. Bagusnya berjamaah. Tapi ada orang dia tanam kelapa sawit, dia tak tanam pisang. Lepas tanam sawit dia balik kan. Jadi orang yang tanam pisang ni 3 tahun baru dapat. Pisang ni dalam 8 bulan dapat dah pisang. Jadi kalau sama juga kita datang masjid, solat pada berjamaah, berzikir, beriktikaf ilmu. Jangan solat pada berjamaah saja, ambil majlis ilmu, ambil semualah, mana-mana ada amal soleh ambil semualah. Kan? Sebab kita nak hasil banyak, kan kita kata kekal. Cukup tak cukup bekal kita di akhirat sana. Maka kat dunia apa saja kebaikan buat. Pergi masjid, amalan masjid banyak kan, yang kita sebut tadi. Lepas tu di rumah pun banyak amalan soleh, tempat kerja pun banyak amalan soleh. Di mana-mana je ada amalan soleh tu, kita ringan tangan dah buat. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bizikri, ya Allah, kurniakanlah kepada kami lidah yang basah yang berzikir kepadamu. Banyak mana kita berzikir tuan, banyak mana kita selawat, istighfar 100 ataupun 70. Yang lain pun kita jugalah, selawat pun 100 jugalah, tahlil la ilaha pun 100 jugalah. Apa-apa pun biar banyaklah zikir tu kan. Lepas tu lidah yang basah yang berzikir padamu. Wa qalban mafhuman bisyukri, dan hati yang segar, hati yang segar yang bersyukur padamu. Banyak bersyukur dengan lidah, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan anggota badan. Bersyukur kita sentiasa ingat kepada Allah SWT. Wa badanan hayyinan lainan bi ta'ati, badan yang ringan yang mengerjakan ketaatan kepadamu. Tu doa pagi petang tuan. Doa Masyurat. Ada doa tu, memang doa tu lah. Kan, tu di antaranya. Badan yang ringan yang mengerjakan ketaatan padamu. Saya pun rasa berat lah tuan. Sakit lutut. Dia kena sihat juga lah tuan. Sakit sihat tu kita buat ringan. Tapi sebenarnya yang jadi ringan tu iman tu. Kalau semayang yang terawih yang rajin-rajin ni orang lama-lama kan, tengok patutnya orang muda rajin sebab dia sihat kuat kan. Tapi iman kan, tapi kesihatan nak jugalah. Badan yang ringan yang mengerjakan ketaatan padamu. Mana apa-apa saja yang jenis taat ni buat kan. Suruhan Allah yang berupa wajib sunat buat. Larangan Allah yang berupa makruh haram tinggal. Itu namanya takwa tuan kan. Jadi dia kata tadi, terpulanglah kepada kita sama ada kita hendak menanam gandum ataupun duri. Waktu kita menuai hasil tanaman itu nanti adalah
Itu nanti adalah di akhirat. Tadi baca semua panjang tuan. Jadi itulah isi dia. Makna kena usaha atas dunia buat amal soleh. Satu nak respon sikit tuan. Orang yang petani macam kawasan saya sana, Tanjung Karang. Saya duduk Kuala Selangor, tapi Tanjung Karang tu kawasan ni. Kalau sembang dengan dia, dia asyik keluar zakat je tuan. Menuai zakat. Kalau kira pendapatan dia tak ada lebih pada tuan-tuan. Kan? Ada berapa-berapa lah kan. Jadi tapi dia sentiasa keluar zakat sebab ini memang zakat bijirin ataupun zakat padi kan, zakat padi. Jadi dalam kita ni ada zakat pendapatan kan. Orang makan gaji ni perkhidmatan awam ni zakat pendapatan. Rupa-rupanya semua negeri fatwa ada zakat pendapatan tentang kecuali Perak. Walaupun dalam jumhur ulama tak ada. Syafi'i, Maliki, Hanafi, yang ada Hambali. Tapi fatwa setiap negeri kata zakat pendapatan tu ada. Kalau kita fikir balik, betul juga. Petani itu setahun dia dapat berapa? Campur-campur apakah dia dapat menuai tu? Tak tahu tuan-tuan lagi. Setahun, kalau sebulan tu 5,000, 7,000, setahun berapa? Banyak jauh dia petani. Tapi petani tiap kali menuai, keluar tu. Jadi sesuai zakat pendapatan tu. Satu lagi kita buat kerja ni kadang-kadang ada lalai dia, ada cuai dia. Bila kita keluar zakat pendapatan tu, cover lah. Yang kita kalau cikgu masuk 7.5, 7.40 baru masuk kelas. Contoh kan, orang pejabat tengok surat khabar lah, sembang lah, minum dululah apalah. Contoh tuan-tuan, bukan semua, tak ada yang taat, ada yang amanah kan. Jadi kita bayar balik dengan tu lah, nak bersih harta kita tu kan. Zakat tu baru 2.5% sama dengan zakat wang juga kan, 2.5%. Jadi tapi ada kiraan dia lah. Kalau seorang berapa tanggungan kita, kira tolak ada tu, bayar zakat pendapatan tu. Sama juga kalau yang dapat tiba-tiba dapat ni kan, dalam Hambali lah, tiba-tiba dapat 1 juta 1 juta duit palsu. Bahaya betul duit palsu kan tuan. Saya nak suruh azan, saya nak sambung sikit lagi. Bila boleh azan ni?
اللهم رب هذه والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات وبعث المقام إنك لا تضيع. Baik tuan-tuan, saya sambung sikit lagi. Yang saya cerita pasal apa duit pasal wallahu a'lam tuan kan, tapi dia boleh berlaku silap-silap duit yang kita pegang ni pun palsu. Wallahu a'lam tuan kan. Jadi apa tadi tu, itu semua manakala berlaku benda-benda macam tu itu dia tak ingat dah kehidupan yang kekal di hari akhirat. Dia buat benda haram ni nak tanggung, nak jawab macam mana kat akhirat sana. Namun dengan kekunjungan kita yang sikat di dunia ini, ada satu cara yang boleh kita lakukan bagi mendapat kehidupan yang abadi. Anisi dia, kita dapat memperolehnya dengan tidak menambatkan hati kita pada dunia ini. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak adalah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang melalaikan, tuan-tuan. Lalai itu sebab kita lalai kalau kita infak. Ada orang yang suka tolong orang apa ni, senang, tak ada masalah lah kan. Harta dia bagi orang susah apa, tak ada masalah. Ini yang nak kayakan diri sendiri, orang lain susah ni, tu masalah kan. Nak mewah-mewah diri sendiri, orang lain susah. Jadi itu apa ni, bila tertambat hati dunia ni, lari dah tu ini dia kan, lari dah. Kita nak cari amalan di akhirat sana. Janganlah kita bekerja hanya bagi mendapat keuntungan di dunia. Kita perlu bekerja kerana Allah. Dengan cara ini kita mendapat keadaan Allah, mendapat keredaan, keredaan Allah, dan amal kita membawa kepada keabadian hidup di akhirat. Redha tu tuan, redha Allah. Maknanya kita mesti tiap-tiap hari kita bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil azim. Kita keluar tu bismillah tu kan, tawakkaltu ala Allah tu, bismillah tu dengan nama Allah tu maksudnya lillahi fillahi. Aku nak pergi berniaga ni kerana Allah. Fillahi, lillah kerana Allah. Fillahi, fi syariatillah, ikut syariat Allah. Jaga dua tu lah. Bukan nak kira berniaga untung banyak ni, untung banyak ni, untung banyak gini. Lepas tu nak beli tu beli ni apa, tak. Aku bekerja kerana Allah, kerana
Allah suruh aku cari nafkah untuk anak isteri, kemudian suruh aku bayar zakat, kemudian suruh aku infak. Aku berkhidmat ni, aku berniaga ni untuk memudahkan umat. Aku jual gula, tepung apa semua ni, jadi tak payahlah orang maknanya susah nak tanam sendiri macam tu ni. Kan? Maknanya kita berkhidmat pada umat. Contoh orang berniaga. Fi syariatillah, jangan menipu, jangan cari yang salah, jangan riba, yang macam-macam lah maknanya. Jaga hukum tu selamat lah. Kan? Itu berniaga. Samalah jadi doktor ke. Dia niat apa? Jangan niat nak mewah je. Doktor ni mana apa sumbangan aku dalam bidang kesihatan untuk ummah. Kalau yang kita belajar Al-Badi'ah itu, kita buat inovasi lagi bagus. Dapat mencipta satu ubat untuk COVID-19 misalnya. Kan? Berkhidmat untuk ummah misalnya. Jadi kena ada lillahi fillahi, kena ada tu. Supaya kita ni selamatlah. Jadi saya kadang-kadang tak adalah dalam sunnah tu, tapi bila saya nak jaga hati saya, bismillahirrahmanirrahim, saya sebut lillahi fillahi. Aku buat ni, apa-apa lepas ni aku keluar ni mesti kerana Allah dan mesti ikut syariat Allah. Lillahi fillahi. Penting tu. Maknanya niat yang baik, lepas tu pelaksanaan pun baik. Tu dia antara maksud lain. Lillahi fillahi, tuan. Dia bagi contoh sini bahagian doktor kena berkhidmat sebagai doktor pada ummah, kan, bagi mendapat pada orang lain. Semua itu amal soleh lah. Manusia ni tugas masing-masing, kan, tugas masing-masing. Kita kalau kita bahagian keselamatan, tugas kita keselamatan. Pastikan keselamatan kita tu lillahi fillahi. Lillah kerana Allah, nak jaga keselamatan ummah. Fillahi, jangan ada benda yang haram dalam perkhidmatan kita tu. Ni nak cari amalan kekal ni, kan, nak kekal di akhirat nanti. Penegasan, mereka yang ingin meneladani sifat Allah ini hendaklah berusaha untuk hidup sesuai dengan kemampuannya sebagai hamba Allah. Ini bermaksud mereka perlu mengabdi pada Allah semata-mata dan menggesakannya dan mengesah Allah, mengesahkannya secara murni. Ini adalah modal asas dan prinsip hidup perlu diamalkan. Prinsip ini adalah ajaran Allah pada Nabi dan para pengikut mereka yang menjadikan pegangan hidup. Cari apa tadi? Keredaan Allah, dan kita sentiasa beriman lah. Maknanya sentiasa Allah ada dalam hati dia, kan? Dan banyaklah buat amal-amal kebaikan berdasarkan ayat Quran. Saya baca maksud tuan-tuan ya. Kami kekalkan, Allah kata, keturunan mereka serta kami musnahkan orang-orang yang engkar dan anak cucu mereka hidup dengan membawa nama yang baik. Itu yang kita nak, keturunan kita ni keturunan yang baik-baik, kan. Doa dan harapan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa mengingati-Mu dalam setiap kesempatan, sehingga kami menutup mata kami, tetap bersama-Mu. Amin. Khasiat dia, orang yang beriman yang membaca ya baqi ya baqi ya baqi ya baqi ya baqi ya baqi sebanyak 113 kali setiap hari, mendapat kesihatan dan kekayaan, amal dan harta mereka selamat, dan mereka mendapat kasih sayang dan kemurahan Allah pada hari kiamat, insya-Allah. Amalan dia dalam kitab ni sebutlah, baca 113 kali setiap hari. Apabila seorang merasa takut, bacalah ya baqi sebanyak 113 kali setiap malam sebelum tidur. Dia pasti bebas daripada rasa takut. Ada orang takut kata ni. Jumpa saya 2-3 kali dah. Saya bukan
profesional dalam rawatan ni, tapi kita apa yang ada tu kita tu lah. Kita takut apa? Kita takut kalau tidur mati, dia takut mati lah tidur. Dia perasaan tu datang, kan? Jadi salah satunya ni lah. Kalau rasa takut nak tidur apa tu, baca lah ya baki 113, kan? Tapi bila saya pergi rumah dia kali-kali kedua dah, ada gangguan. Kat dalam rumah tu macam tak ada, kat luar tu ada, terasa ada. Jadi tuan-tuan ni, kita kat rumah tu surah Baqarah tu selalulah khatam, kan? Baqarah, wirid-wirid ni yang kita baca kat masjid tu baik kerja kat rumah, kan? Wirid lepas mayang apa tu, ataupun wirid-wirid macam tahlil tu di antaranya lah. Tapi ada yang kata ayat kursi 21 kali pun boleh, banyak amalan dia. Tapi kalau kita baca maksurat tu pagi petang tu pun di antara pelindung dah. Banyak ayat pelindung sebab apa? Memang banyak ni. A'udzubika min syarri ma khalaq. Ya Allah, itu daripada hadis. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan semua makhluk. Kan? Ada banyak susunan dia, tuan-tuan. Ada a'udzubika min banyak. Sebab apa? Daripada hadis-hadis. Sebab apa? Memang banyak gangguan. Jadi Allah sediakan dah ni hadis-hadis ni. Sebab tu kalau kita biar gitu aja, ya ada kat rumah kita boleh ada gangguan, kat mana-mana pun boleh ada gangguan sebab kita tak amalkan ayat-ayat pelindung ni, kan? Tapi kalau kita baca surah Al-Baqarah 3 kun, ayat kursi, insya-Allah lah. Tapi amal selalulah, kan? Amal selalu. Bila berlaku apa-apa, cari perawat syifa, kan? Bagi syifa ni kita macam beli Panadol je, baik sekejap, datang lagi. Kita sendiri yang kena jaga, kan? Siapa yang baca ya baqi secara berterusan sebanyak mungkin setiap pagi ataupun petang, siang ataupun malam, insya-Allah kedudukan dan jawatannya terjamin sekiranya dia memiliki perniagaan, insya-Allah perniagaan maju. Gini lah tuan, tiap-tiap bulan belajar tentang kelebihan Asmaul Husna. Apa semua lah, semua ada kelebihan. Kalau kita nak fokus, kita ada yang ada kita, kan? Tengoklah. Yang ni tentang perniagaan, tentang apa ni, kan? Kalau kita nak fokus, baca banyak-banyak lah, 113 lah bilangan dia tu. Kitab tu kena ada, tengok. Saya pun tak ingat semua, kan? Tengok balik lah. Kelebihan-kelebihan dia tu. Sebab merawat dengan Asmaul Husna ni memang terkenal lah, sebab ada kelebihan-kelebihan nama-nama Allah ni, kan? Jadi setakat itu dulu tuan-tuan, sahabat-sahabat saya semua. Jadi saya mohon ampun daripada Allah Ta'ala dan minta maaf tuan jika ada kekurangan, kesilapan sebagainya. Apa yang baik Allah Ta'ala, apa yang mohon kurang datang daripada sendiri, hakikat daripada Allah kedua-duanya. Kita tangguh majlis kita dengan wajah tasbih kafarah dan sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.